Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu surat Tun Dr. Mahdi kepada pengundi Johor, yang mana saya lihat bahawa di situ mengatakan bahawa kumpulan kluster mahkamah dan kleptokrat itu tidak bertanding dalam PRN Negeri Johor, tapi mereka adalah untuk memberi laluan tiket kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk terus kekal memerintah, yang mana di dalam komponen Barisan Nasional ni ataupun dalam komponen parti UMNO ni ada kluster mahkamah dan juga kleptokrat. Jadi apa yang saya lihat di sini berkenaan dengan isu ini, jika betul Tun ingin ke arah yang lebih baik seperti itu, kenapa hari ini kita tahu apabila disebut saja kemah besar tentang gabungan parti politik pembangkang ini, beliau tidak mahu membantu dalam kempen bersama dengan Pakatan Harapan. Dan kita tahu juga parti warisan juga sedang meletak calon di PRN Negeri Johor ini. So ini yang menjadi kemuskilan yang mana undi akan berpecah, dan ini juga berlaku di Melaka serta PRN Sarawak yang lepas. Ini akan mengakibatkan satu kekalahan kepada parti pembangkang lepas ini. Di sini adalah yang kita lihat hari ini, bahawa apa sebenarnya tujuan Tun melakukan perkara ini. Jika betul parti pejuang ingin berjuang untuk menghapuskan perkara-perkara yang seperti mana Tun sebut ini tadi, maka sepatutnya mereka membantu dalam kempen PRN Negeri Johor ini, bukan hanya sekadar cakap dan hanya sekadar Tun selaku sebagai pengerusi kepada pejuang. Dan hari ini apabila mengeluarkan kenyataan seperti ini, rakyat akan melihat dari sisinya yang mana apakah perjuangan parti pejuang dan juga apakah perjuangan parti warisan, yang mana kita tahu juga hari ini kita lihat muda pun bersama dengan Pakatan Harapan. Sekurang-kurangnya kita nak seperti itu, yang mana mereka ada gabungan yang boleh kita sahkan. Tetapi saya faham di sini bahawa penyokong ataupun rakyat yang telah pun mengundi Pakatan Harapan di PRU ke-14 yang lepas, mereka tahu bahawa pengkhianatan itu berlaku kerana apabila Tun sewaktu itu sepatutnya mengikut janji yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim harus diberi laluan sebagai pengganti beliau untuk menjadi Perdana Menteri, dan beliau cuba mungkiri, yang mana hari ini rakyat melihat bahawa Tun adalah seorang yang selalu mungkir janji, yang mana Tun adalah orang yang takut Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ini adalah persepsi rakyat, yang mana hari ini jika Tun hendak bersuara seperti ini, yang mana parti pejuang pun tidak membantu pihak pembangkang, jelas kita rakyat lihat bahawa Tun ini hanya untuk kepentingan yang mana masih lagi bersekongkol dengan mereka-mereka ini juga. Inilah yang rakyat lihat. Dan orang mempertikaikan bahawa keluarga Tun sendiri pun seolah-olah dilihat sebagai kaya raya, yang mana datangnya dari mana hasil itu. Ini juga menjadi isu kepada rakyat. Jadi perkara ini yang kita lihat apabila parti warisan hendak meletak calon di PRN Negeri Johor ini, jelas kita rakyat pun keliru sebenarnya. Tetapi untuk barisan parti pembangkang yang lain, yang mana Pakatan Harapan, kita dah tahu bahawa hala tuju mereka. Jadi hala tuju parti pejuang dan juga warisan ini untuk meletakkan calon seperti warisan ini di Negeri Johor ini, jelas kita melihat bercanggah. Ini juga kita lihat sewaktu PRN Negeri Sabah yang lepas, yang mana Datuk Seri Safi'i Apdal cuba untuk meletakkan lebih banyak calon warisan, seolah-olah tidak mempercayai parti daripada Pakatan Harapan ini, dan mereka lebih kepada menjual isu Sabah Sarawak ini supaya dilihat dan ditolak oleh rakyat Sabah waktu itu. Dan di sinilah kita lihat bahawa satu pertemuan yang mana mereka cuba untuk mendapatkan kursi-kursi, yang mana juga untuk menguatkan ke parti mereka sendiri, dan tidak memberi manfaat pun kepada rakyat. Yang mana mereka ini seolah-olah dilihat hanya manis di bibir, tetapi rosaklah semuanya. Pada saya sebagai rakyat lihat perkara ini, yang mana kita lihat apa yang telah pun dibuatkan oleh Tun ini, merosakkan parti pembangkang yang lain, merosakkan satu gabungan yang memang dah terbaik waktu itu. Inilah akibatnya hari ini. Bermulanya daripada Tun juga. Jadi saya sebagai rakyat lihat bahawa ini pandangan saya, yang mana
apabila perkara ini berulang-ulang kali kita nak lakukan, dan akhirnya ini adalah satu jalan untuk menyingkir Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada menjadi Perdana Menteri, yang mana mungkin Tun sendiri juga takut seperti mana yang kita dengar. Tun walaupun sakit, kalau dengar saya nama Anwar nak jadi Perdana Menteri maka sihat semula. Ini adalah satu teori yang mungkin kita boleh katakan sahkan bahawa betul. Kerana apabila berlakunya perpecahan yang mana kita lihat apabila di Melaka dan Sarawak terlalu ramai parti pembangkang yang cuba untuk memecah belahkan undi, dan akhirnya kemenangan kepada pihak yang sepatutnya kita tidak mahu. Yang mana Tun sendiri katakan mereka yang kluster mahkamah dan juga kleptokrat nih. Jadi untuk kita nak menyingkirkan orang ini, sepatutnya mereka membantu. Jika betul Parti Pejuang tidak mahu kerajaan yang ada kluster mahkamah dan juga mereka yang kleptokrat, maka Parti Pejuang sepatutnya datang, ataupun mereka yang ada di Johor Bahru membantu dalam apa yang PH dah buat jika mereka tidak letak calon. Jika mereka letak calon, bermakna akan ada satu pertembungan besar. Mungkin kita akan ada 4 penjuru, kerana kita tahu warisan akan bertanding juga. Jadi apa matlamatnya parti-parti ini tadi? Jadi besok apabila PRU, maka pertembungan itu berlaku lagi. Adakah kita nak buat satu gabungan baru lagi? Ini jelas apabila disebut kemah besar. Itulah kami yang sebagai rakyat yang melihat perkara ini. Lebih baik PH teruskan dengan agenda, tidak perlu lagi gabungan yang lain. Yang mana mereka ini akan memecah belahkan PH apabila mendapat mandat daripada rakyat akan datang. Jadi PH sepatutnya mempunyai hala tuju dalam perkara ini untuk terus berjuang, jangan lagi menambahkan stru ataupun mereka-mereka yang mengakibatkan kerosakan dalam parti. Ini sangat menyukarkan kita rakyat apabila waktu mengundi, kerana keyakinan rakyat itu adakah mereka nak mengundi lagi parti yang tidak mempunyai hala tuju. Jadi inilah puncanya salah satunya, walaupun kecil tetapi impaknya terlalu besar, dan perkara ini telah pun berlaku di Melaka dan juga di Sarawak. Kerana kepercayaan orang tu daripada pihak pembangkang bertelagah sesama sendiri, yang mana mereka tahu bahawa parti yang memerintah hari ini adalah satu parti yang memang mereka rasa mereka yang ada banyak masalah melibatkan kleptokrat nih. Tetapi keyakinan rakyat kepada parti ini tadi, bahawa daripada memberi laluan kepada pihak pembangkang yang sama juga, idealisme tak ada juga, perjuangan tak ada juga, hala tuju tak ada juga, lebih baik beri saja mandat kepada mereka. Jadi jangan sampai berlaku di PRN negeri Johor ini pula, bahawa rakyat menilai perkara yang sama dan akhirnya yang diperjuangkan selama ini berceceran. So ini pandangan saya berkenaan dengan isu ini. Jadi pada saya apa yang Tun katakan ini ada betul, tetapi hakikatnya orang-orang yang menyokong Parti Pejuang, akar umbi ataupun mereka-mereka yang mempunyai jawatan di sana, jika betul bantulah. Jangan hanya cakap saja. Tun sendiri pun boleh tolong datang bantu. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Jangan sampai kali keempat, kali kelima cara yang sama kita dipatuk oleh ular yang bernama Tun ni lagi. Sekian, terima kasih.